memperkenalkan diri saya, Isniza binti Ismail, dan rakan-rakan saya iaitu Nurul Akidah Izzati, Nurul Biatu binti Naisam, Muhammad Hafiz bin Muhammad Azhari, Syekh Muhammad Syakir bin Syekh Coklan, Muhammad Hanif bin Saad, Ahmad Fauzan bin Ahmad Johari dan Kuek Liyong. Kajian kes ini kami mempunyai objektif kajian iaitu mengenal pasti isu merokok dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, menguraikan punca dan kesan isu perokok dalam masyarakat. Ketiga, menghubungkan perokok aktif dan perokok pasif serta kesan terhadapnya. Keempat, langkah-langkah yang boleh diambil untuk berhenti merokok. Merokok adalah tabiat yang berbahaya. Ratusan perokok di seluruh dunia meningkat dan akan meningkatkan lagi masalah yang timbul akibat tabiat merokok ini. Setiap satu kematian daripada 5 kematian adalah akibat daripada merokok. Penyakit perkaitan merokok adalah pembunuh nombor 1 di negara ini yang menyebabkan kira-kira 10,000 rakyat Malaysia meninggal dunia setiap tahun. Merokok merupakan ketagihan yang sukar diberhenti dan hanya segelintir sahaja perokok yang berjaya dalam cubaan untuk berhenti dengan sendirinya. Tetapi, malangnya kebanyakan mereka telah gagal berbuat demikian. 49% daripada lelaki dewasa di negara ini merokok melebihi kadar di negara maju seperti di Britain sebanyak 38%, Amerika Syarikat 35% dan Sweden 30%. Seterusnya, punca merokok. Sejumlah 22.8% remaja mula mencuba merokok sejak berumur 10 tahun dan 30% pula yang mencuba merokok sebatang atau 2 batang rokok. Beberapa sebab utama telah dikenal pasti sebagai faktor penting remaja terjebak dalam tabiat merokok. Antara faktornya ialah faktor sosial. Merokok ialah tabiat yang dipelajari. Ia dianggap sebagai simbol kematangan, kehebatan dan daya tarikan kepada golongan berlainan jantina. Ahli yang terdekat merupakan faktor penting kerana ibu bapa yang merokok juga menjadi punca remaja berhisap rokok. Selain itu, rakan sebaya juga telah menjadi tempat untuk berinteraksi sosial dan mengatasi ketakutan, masalah dan kekeliruan. Selain itu, mengimitasi atau meniru tabiat orang dewasa dan rakan sebaya juga punca remaja menghisap rokok. Selain itu, pengaruh media massa dan idola. Usia remaja merupakan tempoh individu mencari identiti diri mereka sendiri. Di televisyen telah menyiarkan iklan atau cerita yang menggambarkan hero seorang perokok yang hebat memberi gambaran yang salah kepada remaja. Setiap individu mempunyai idola dan individu tersebut ingin menjadi seperti idola dengan meniru apa yang digayakan atau apa yang dilakukan oleh idola mereka. Seterusnya, persekitaran. Merokok menjadi sebahagian daripada budaya yang diterima oleh masyarakat Malaysia. Ia menjadikan merokok tidak disifatkan lagi sebagai satu perbuatan yang salah. Ia juga memberi tanggapan kepada remaja bahawa tabiat merokok adalah sesuatu yang baik dan menjadikan naluri ingin mencuba semakin tinggi dalam diri mereka. Selain itu, rokok juga mudah dibeli dan dibawa serta boleh didapati di mana-mana premis tanpa mengira tempat. Contohnya seperti di 7-Eleven, kedai-kedai runcit yang berdekatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Biatu binti Hausyam, bernombor metrik 196579. Kesan merokok pada perokok. Yang pertama, mencemarkan persekitaran. Puntung rokok dibuang merata-rata dan mengakibatkan longkang tersumbat. Yang kedua, pada wanita, kulit berkedut dan nafas berbau. Kesan terhadap kehamilan boleh menyebabkan keguguran. Yang ketiga, organ rosak. Bahan-bahan kimia yang dibebaskan daripada rokok boleh merosakkan beberapa organ dalam tubuh badan kita. Seterusnya, ini adalah menunjukkan gambar yang terdapat dalam organ-organ tubuh badan kita. Ini adalah gambar yang menunjukkan daripada kesan-kesan kita merokok. Langkah-langkah untuk berhenti merokok. Yang pertama adalah dengan cara kempen. Bahawa kempen dijalankan untuk mengatasi masalah merokok oleh kerajaan maupun pihak persendirian. Contohnya kempen anti merokok dalam bentuk iklan yang ditayangkan di televisyen dan juga di poster. Yang kedua adalah kena kuat semangat dan juga berdisiplin. Sentiasa kuat semangat dan berdisiplinkan diri untuk berhenti merokok seperti menetapkan tarikh untuk berhenti merokok. Tidak lupa juga sentiasa berfikiran positif
dan mendapat sokongan daripada orang sekeliling. Yang ketiga adalah dengan cara berpuasa. Mengawal nafsu daripada merokok sekurang-kurangnya selama 13 jam sepanjang tempoh puasa. Dan ini adalah satu period yang lama dan ini bagus untuk berhenti merokok. Seterusnya adalah hadiah atau habuan. Beri hadiah atau habuan kepada diri sendiri sekiranya tidak lagi merokok. Ini bukan mendapatkan kepuasan hasil daripada berhenti merokok. Yang kelima adalah bersukan atau melakukan aktiviti yang berfaedah. Pilih aktiviti sukan yang sihat dan lakukan dengan berkumpulan untuk menambahkan keseronokan dan motivasi diri. Ia dapat menghindarkan diri daripada tabiat merokok. Perokok pasif. Apakah itu perokok pasif? Perokok pasif ialah apabila seseorang yang tidak merokok menghidu atau menyedot asap rokok yang dihasilkan oleh perokok aktif tanpa disedari. Terdapat dua golongan yang terkesan pada perokok pasif. Pertama adalah kanak-kanak. Kanak-kanak akan mengalami kesukaran pembelajaran, kelewatan pembesaran dan juga akan mendapat penyakit pernafasan. Seterusnya adalah ibu hamil. Ibu hamil akan melahirkan anak yang tidak cukup berat dan juga pramatang. Ibu hamil juga boleh mengalami keguguran atau kelahiran mati. Tindakan perokok pasif yang perlu mereka lakukan adalah jangan mula merokok. Jangan rapat dengan rakan yang merokok. Jadikan tempat anda berjumpa tempat yang bebas dari asap rokok. Nasihati rakan-rakan agar berhenti berokok dan jadikan rumah sebagai kawasan bebas asap rokok. Faedah-faedah jika seseorang itu berhenti merokok. Yang pertama adalah risiko untuk mendapat penyakit itu amat rendah. Yang kedua, penampilan diri akan menjadi lebih menarik. Yang ketiga, lebih berstamina untuk melakukan aktiviti fizikal. Yang keempat adalah mampu menjimatkan wang anda. Yang kelima, mampu melindungi alam sekitar. Yang keenam, suasana rumah dan tempat kerja akan berasa lebih selesa. Yang ketujuh, kesuburan kembali normal. Dan yang terakhir, masalah mati pucuk kembali pulih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Handi bin Saad, nombor matrik 196056. Saya akan membentangkan tentang kerata akhbar atau artikel. Yang pertama sekali adalah mengenai tentang COVID-19, kematian lebih tinggi daripada perokok, yang daripada berita harian. Yang sebelah kanan kita pula kita dapat melihat daripada Isra Awani, hal kesihatan orang sekeliling lebih penting daripada hak merokok. Dan seterusnya artikel daripada CNews, iaitu larangan merokok di restoran premis makanan 1 Januari 2019. Dan sebelah kanan pula kita dapat melihat daripada kereta akhbar daripada Metro, remaja mudah terjebak. Dan akhir sekali ialah 20,000 mati akibat rokok setiap tahun. Berkaitan dengan ulasan video tersebut, merokok adalah pembunuh utama di mana ia adalah punca penyakit tidak berjangkit seperti strok, sakit jantung, kanser dan sebagainya. Malaysia merekodkan sebanyak 20,000 kematian setahun dan 12% penyakit kronik akibat merokok. Oleh itu, pihak kerajaan mengetengahkan isu larangan merokok di premis-premis yang diwartakan serta melancarkan semula Malaysia Quit ataupun M-Quit dan berakhirlah tempoh 6 bulan KKM menggunakan pendekatan pendidikan dan penerangan kepada perokok. Yang mana selepas ini perokok yang ingkar bakal dikenakan denda. Langkah yang dikeluarkan oleh kerajaan adalah untuk melindungi golongan bukan perokok dari bahaya asap rokok. Menurut KKM, larangan ini bukanlah untuk menafikan hak perokok, tetapi untuk menghadkan suasana merokok. Saya Kuek Lee Yong bernombor matrik 195900. Untuk bahagian rujukan, kami telah membuat beberapa rujukan di Berita Harian, Isra Awani dan Harian Metro. Untuk bahagian kesimpulan pula, merokok merupakan satu kegiatan yang sukar untuk dibantras. Walaupun bahaya merokok amat ketara dan besar pengaruhnya terhadap masyarakat dari segi kesihatan, ekonomi dan sosial, tetapi merokok masih tetap menjadi satu amalan masyarakat yang sukar untuk diatasi. Oleh itu, berbagai-bagai langkah atau cara telah dilakukan untuk mengatasi masalah merokok ini.
Semua pihak diharapkan memberi kerjasama untuk menjayakan langkah-langkah yang telah disediakan oleh pihak tertentu. Sekian, terima kasih.